Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu lagi dalam sesi pembelajaran Pendidikan Islam tahun 2, bidang ibadah, tajuk solatku sempurna. Jom kita belajar. Objektif pembelajaran, murid-murid dapat pertama menyatakan syarat wajib solat dan syarat sah solat dengan betul. Kedua, menjelaskan kepentingan syarat wajib solat dan syarat sah solat. Ketiga, menganalisa kesan solat dalam kehidupan. Apakah maksud solat ya? Solat merupakan satu ibadat yang menghubungkan hamba dengan Tuhannya, mengandungi beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Sabda Nabi SAW, amalan yang pertama yang dihisab Allah atas seseorang hamba pada hari kiamat nanti ialah solat. Jika solat seseorang baik, baiklah pula seluruh amalannya dan begitu sebaliknya. Hadis diriwayat oleh At-Tabrani. Syarat wajib solat. Perkara-perkara tertentu yang mewajibkan seseorang itu solat ada 3, iaitu yang pertama, Islam. Yang kedua, baligh. Dan yang ketiga ialah berakal. Seterusnya, mari kita lihat syarat sah solat. Apakah yang dimaksudkan dengan syarat sah solat? Iaitu perkara-perkara yang menyebabkan solat seseorang itu sah. Yang pertama, mengetahui masuknya waktu solat seperti solat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Kedua, suci daripada hadas kecil dan besar. Apa yang dimaksudkan dengan hadas kecil ialah keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Apa pula maksud hadas besar? Hadas besar ialah keluar air mani, haid, nifas, bersetubuh, wiladah dan mati selain mati syahid. Ketiga, suci daripada najis pada tubuh badan, pakaian dan tempat seperti tahi, darah dan nanah. Keempat, menutup aurat. Aurat lelaki dari pusat hingga ke lutut, manakala aurat bagi perempuan ialah seluruh anggota badan kecuali muka dan tapak tangan. Kelima, menghadap arah kiblat iaitu Baitullah atau Kaabah. Kepentingan syarat-syarat wajib solat. Pertama ialah Islam, di mana tidak wajib atas orang kafir. Kedua ialah baligh, tidak wajib ke atas orang ataupun kanak-kanak yang belum cukup umur. Ketiga, berakal, tidak wajib ke atas orang gila. Kepentingan syarat-syarat sah solat ada 5 kepentingan.
Iaitu yang pertama, masuk waktu. Yang dapat menjadikan kita seorang yang peka dan berdisiplin. Seterusnya, aurat. Menjadikan kita sebagai orang yang sentiasa menjaga maruah dan patuh kepada perintah Allah. Arah kiblat merupakan lambang bagi penyatuan umat Islam. Keempat, suci daripada hadas. Dapat memastikan diri kita suci dan bersih zahir serta batin. Dan juga yang kelima ialah suci daripada najis, iaitu dapat menjadikan kebersihan merupakan keutamaan dalam kehidupan kita seharian. Baiklah, berdasarkan kepada syarat sah solat dan juga syarat wajib solat, ia memberi kesan solat dalam kehidupan kita seharian. Iaitu yang pertama, dapat menjadikan kita seorang yang sentiasa menepati masa. Di samping itu juga, solat dapat mencegah kita daripada melakukan kemungkaran. Di samping itu juga, kesan solat dalam kehidupan dapat melahirkan atau menjadikan kita sentiasa menjaga kebersihan diri ataupun tempat tinggal. Baiklah, mari kita uji minda kita sebentar sama ada kita faham atau tidak tentang pertama syarat wajib solat, iaitu perkara-perkara tertentu yang mewajibkan seseorang itu solat. Ya, betul. Pandai semua. Okey, ada 3 syarat wajib solat, iaitu yang pertama, Islam. Yang kedua, baligh. Dan yang ketiga, berakal. Tahniah kerana dapat menjawab dengan betul. Seterusnya, mari kita uji minda kita tentang syarat sah solat. Apakah yang dimaksudkan dengan syarat sah solat? Perkara-perkara yang menyebabkan solat seseorang itu sah. Okey, betul jawapan kamu. Baik. Ada 5 syarat sah solat, iaitu yang pertama, mengetahui masuknya waktu. Yang kedua, suci daripada hadas kecil dan besar. Ketiga, suci daripada najis. Keempat, menutup aurat. Dan yang kelima, menghadap kiblat. Alhamdulillah, tahniah kepada semua yang dapat menjawab dengan tepat. Baik, mari kita lihat cetusan minda. Okey, sama-sama kita fikirkan apakah jawapan bagi situasi-situasi berikut. Okey, kita lihat situasi yang pertama di mana Din solat dengan membelakangkan arah kiblat. Adakah solat Din sah atau tidak? Ya, betul. Jawapannya ialah tidak sah kerana Din melakukan solat tidak menghadap arah kiblat yang betul. Seterusnya kita lihat situasi yang kedua di mana Nasir solat berjemaah dengan memakai pakaian sukan. Adakah memakai pakaian sukan boleh membatalkan solat kita? Ya, betul.
tidak membatalkan solat kita kerana pakaian yang dipakai oleh Nasir pertama adalah menutup aurat, di mana aurat lelaki ialah di antara pusat hingga ke lutut. Yang kedua, pakaian yang dipakai oleh Nasir itu adalah pakaian yang bersih. Seterusnya, mari kita lihat dan bincang situasi ketiga. Semasa solat, Yusuf ternampak lengan bajunya ada tahi cicak. Adakah solat Yusuf sah? Ya, betul. Jawapannya, solat Yusuf tidak sah kerana pakaian Yusuf tidak suci. Terdapat najis tahi cicak. Oleh itu, Yusuf perlu menukar atau membersihkan pakaiannya sebelum meneruskan solatnya semula. Bagi situasi keempat, Najwa yang bersekolah di sekolah petang ingin cepat ke sekolah. Dia solat Zuhur pada pukul 11.30 pagi. Baiklah, adakah solat Najwa sah? Tepat sekali, solat Najwa tidak sah kerana belum masuknya waktu solat Zuhur lagi. Jadi, Najwa kena solat semula waktu Zuhur selepas masuknya waktu solat tersebut. Bagi mengukuhkan lagi tahap pengetahuan kita dalam tajuk ini, kita akan teruskan dengan aktiviti latihan menulis rujuk modul PDPR muka surat 37, 38 dan 39. Baik, apa yang perlu kamu lakukan ialah lengkapkan peta minda yang dinyatakan di muka surat 37 ini dengan syarat wajib solat dan juga syarat sah solat. Okay, seterusnya, muka surat 38, lengkapkan kepentingan syarat wajib dan syarat sah solat. Seterusnya, lengkapkan dengan kesan daripada kepentingan melakukan solat seharian. Baiklah, kita hendaklah mematuhi semua syarat-syarat ini bagi memastikan solat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga bertemu lagi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.